Kita selalu dengar kan kawan-kawan kita cakap kumpau itu indah. Kan? Kumpau itu indah. Bila tak ada ikan, kumpau itu indah. Sebenarnya kawan-kawan, kumpau ni perit babe. Kumpau ni sebenarnya satu benda yang menyeksakan. Kenapa? Sebab kita nak pergi mancing, kita dah letakkan effort yang tinggi, kita dah pasirkan masa kita dah letakkan duit kita di sana, dan bila kumpau, adakah indah? Tidak indah babe. Okay? Kumpau itu memeritkan. Tetapi apa punca kita kumpau? Dan aku nak kongsikan dengan korang hari ni apa sebab kita boleh kumpau. Allah. Yes. Alah, lucut brother. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni aku nak cuba kongsikan, cuba kupas sikit kenapa kita boleh kumpau kalau kita pergi memancing. Di mana silap kita? Kita tahu rezeki semua di tangan Allah. Allah SWT bagi kita rezeki. Tetapi kita juga diajar untuk berusaha untuk memperoleh rezeki. Sama juga kita pergi memancing. Kita dah pergi memancing, dapat ikan tak dapat ikan, itu rezeki Allah dah tetapkan. Tetapi apa punca kita dapat dan apa punca kita tak dapat, itu berdasarkan kita punya usaha juga sebenarnya. Baik, yang pertama, kita boleh kumpau disebabkan oleh kurang persediaan dari segi kita punya equipment. Yang pertama, apa contohnya? Kita punya rod, kita punya reel, kita punya tali, mata kail dan sebagainya. Kurang persediaan. Kurang persediaan macam mana? Contoh, aku bagi contoh kita pergi memancing, kita tak check kita punya rod kita sama ada iakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Satu. Kedua, sama juga dengan reel. Mungkin reel kita baru nak pergi mancing, baru kita sedar yang reel kita tu ada bunyi-bunyi ataupun baling, ada masalah dan sebagainya. Ini salah satu punca kita kurang persediaan dari segi equipment. Jadi sebelum pergi mancing, tolong check betul-betul korang punya rod, korang punya reel, pastikan dia dapat berfungsi dengan baik. Apa lagi equipment lain? Contoh gewang. Sebab itu pentingnya kita tahu kita punya game. Contoh, kita hari ni nak pergi main haruan. Kita pergi bawa gewang Halco 15cm tu. Mana jadi? Jadi itu kurang persediaan. Begitu juga sebaliknya. Kita dah tahu di situ ikan juga besar-besar, kita boleh bawa pula gewang-gewang kecil, gewang-gewang mikro. Pun akan jadi salah satu daripada punca kita lepas tangkapan tersebut lah kalau strike. Kedua, dari segi persediaan daripada kita punya badan kita, tenaga kita. Contoh, kita kerja malam. Esok pagi kita ada trip besar. Contohnya kita pergi laut. Kita sedia maklum yang laut ini kita jangan bawa main lah. Okay? Pertama sekali jangan kurang tidur. Dan kedua, jangan perut kosong. Jangan turun ke laut. Elakkan turun ke laut dalam keadaan dua situasi ini, kerana potensi untuk kamu mabuk, untuk korang mabuk amat tinggi. Okay? Sebab perut kosong, badan letih. Ini penting. Jadi bila kita pergi trip, contohlah kita pergi trip jigging, kita dah bayar satu boat 100, 200, 300 dan sebagainya. Kita mabuk seharian. Jadi pastilah kita kumpau. Itu yang pertama. Yang kedua, keupayaan kita, tenaga kita. Adakah kita ni mampu untuk bertahan untuk terus memancing pagi sampai ke petang? Jadi ini persediaan. Kalau kita tak cukup bersedia, kita mesti kurang memancing, dan jadi peluang kita pun semakin kurang lah. Okay? Itu yang pertama, puncanya adalah persediaan. Okay, cuba korang tengok dalam video aku yang ini. Okay. Kalau korang tengok, aku pakai SP size 5 inci, dan ikan tu set hook tak ngam, tak lekat. Di sini kesilapan aku. Pada ketika itu aku baru sedar yang mata kail itu tidak seberapa tajam. Bila aku set hook, dia tak tembus betul. Dan yang kedua, kita boleh kumpau jika kita tidak kaji ataupun kita tidak mengetahui struktur kawasan pancing kita. Contoh, kita mancing di kawasan yang heavy cover, nampak kat atas banyak kayu, kat bawah pun banyak kayu. Kita tak tahu yang di situ banyak kayu dan kita bawa peralatan yang tidak betul, tidak ngam. Apa yang berlaku? Balik-balik sangkut, balik-balik sangkut, balik-balik sangkut. Bila kita dah gewang tersangkut, kita akan pergi ambil kan? Kita pergi ambil, maka kita dah kacau lah rumah orang tu. Habislah lari ikan. Jadi potensi untuk kita strike amatlah kurang. Jadi kumpau lah kiranya. Yang ketiga, kita tak study kita punya target fish. Kita nak mancing haruan, kita bawa gewang Halco besar-besar ni, kita bawa popper sebesar-besar ini. Tak boleh lah, tak ngam. Kita kena tahu equipment kita ni mestilah sesuai dengan ikan yang kita target. Memang betul kita tak boleh nak agak ikan ni saiz besar kecil sebab dia dekat wild. Tetapi kita boleh anggarkan
Contoh kalau kita main muara, purata ikan-ikannya adalah bersaiz antara 500 gram, paling-paling besar pun 5 kilo, yang mudah didapati lah maksudnya. Tapi ada kadang-kadang kita terkena saiz-saiz yang mega. Jadi kita bawalah peralatan yang boleh ngam, boleh dapatkan fair fight dengan ikan-ikan tadi. Jika terkena yang besar, itu adalah bonus. Jangan kita pula terlalu high expectation, terlampau angan-angan tinggi. Oh, hari ni aku nak mesti strike 20 kilo punya siakap ni, kita bawa lah siap gedabak-gedabak. At the end of the day, ikan pun tak ada. Sebab aku pakai gewang semua gedabak-gedabak besar, buat bising dan sebagainya, ikan kecil semua lagi. Jadi ingat, kita kena tahu, kita kena plan target fish kita. Sebab kalau kita salah plan, salah target, maka kumpau lah kita. Okay. Yang keempat adalah cuaca. Zaman sekarang ni, kita dah ada kita punya smartphone, kita dah ada teknologi, kita boleh tengok ramalan kaji cuaca. Kita boleh tengok sama ada hari keesokan ini, hari yang cuacanya baik, mendung, panas, hujan dan sebagainya, ribut. Sedikit tips daripada aku, kalau nak memancing, elakkan turun memancing pada hari yang kita tengok hujannya lebat. Dia punya purata hujan 80% sehari, dah tak payahlah turun. Korang akan membuang tenaga saja. Suhu air sangat rendah dan ikan pada ketika ini sangat tidak aktif. Macam kita lah, waktu hujan kita lebih rehat-rehat, tidur je kan, kita tak pergi keluar. Begitu juga dengan ikan-ikan ni, bila suhu itu rendah, tekanan air juga rendah dan mereka tidak aktif. Jadi potensi untuk kita dapat ikan itu amatlah kurang. Itu satu. Yang kedua, dari segi bahaya jika terkena kilat, petir dan sebagainya lah. Jadi tidak bagus. Tak payah tegar sangat lah. Okay. Tapi kalau kita tengah pergi memancing, cuaca ni kita hanya ramalan kan, tiba-tiba turun hujan lebat, itu kita tak dapat nak elak lah. Yang kelima, strategi kita. Macam mana strategi kita nak pergi memancing? Ini penting. Sebab kita nak mancing ni bukan sekadar hanya kita cangkuk umpan, kita cangkuk gewang, kita baling sembrono je. Tidak. Kita perlu ada strategi kita, apakah teknik-teknik kita yang kita pakai. Kita kena kata benda ni perlu ada belajar dan perlu melalui pengalaman juga. Kita tak boleh hantam kromo saja. Sebab itu jangan pelik bila kita satu tempat casting sama-sama, orang ni boleh dapat ikan, ada orang ni tak dapat ikan. Orang nasyid dapat ikan, orang nasyid tak dapat ikan. Ini sebab orang yang dapat ikan itu dia mempunyai kata, dia ada strategi lah, dia ada kebolehan dan dia tahu. Jadi teknik yang dipakai itu berkesan untuk hari tersebut, maka satu kawan ni tak berkesan. Jadi maknanya dia kurang strategi lah. Baik, yang keenam adalah kemahiran kita casting. Ini sangat penting. Kalau antara korang ni selalu tengok FBA kan, Fishing Buddies Academy, dia selalu share dalam live-nya yang mana bagaimana kepentingan, begitu pentingnya main casting ni adalah kebolehan seorang caster itu menghantar gewang ke dalam strike zone. Sebab bila kita casting ni, kita yang cari ikan. Kalau kita main bottom, kita boleh baling je sebarangan. Sebab bottom ada guna umpan hidup ataupun umpan-umpan yang natural. Dan umpan-umpan ini sifat dia mengeluarkan bau. Sebab ikan nak attack, dia nak makan, dia gunakan 3 senses. Pertama, dia pakai bau dulu. Sebab itu kalau kita casting dan kita ada sekawan sebelah bottom, biasanya bottom akan strike dahulu sebab dia ada menang nombor 1 sekali, iaitu bau. Yang kedua, ikan akan detect bunyi, getaran. Sebab itu gewang ada some gewang yang ada bearing dalam getaran, dia detect bunyi. Dan yang ketiga barulah warna. So ini 3 senses yang korang kena faham, korang kena take note. Jadi pergi memancing bergantung pada situasi dan gunakanlah strategi yang betul. Ditambah lagi dengan kemahiran kita menghantar gewang ke strike zone, maka potensi kita untuk dapat ikan itu tinggi. Dan yang terakhir adalah teknik. Teknik ni ada banyak. Pertama sekali, teknik casting satu. Yang kedua yang aku nak titik beratkan ni adalah teknik kita menggayakan gewang, yang kedua. Dan yang ketiga adalah teknik kita sembat ikan. Okey. Kalau korang tengok video ni, ikan ini makan betul-betul depan kaki. Betul-betul depan kaki lah. Memang kata luck aku tak berapa baik lah sebab dia ambil depan kaki. Jadi bila ikan ambil depan kaki ni, kita pertama sekali akan apa? Akan panik. Kalau korang perasan video ni aku tak sempat sembat. Aku tak sempat nak set hook. Bila kena ikan tu patah balik, aku hanya bagi. Jadi bila kita tak set hook, potensi ataupun peluang untuk kita tembuskan mata kail itu
tipis lah, nasib-nasib. Sebab itu kita bila kita casting, kita mancing, bila kena kita kena set hook dulu. Pup, kita tanam dulu mata kail tu dalam mulut dia. Tengok video kita belajar daripada kesilapan video tu. Untuk video yang ini, okay, video yang aku terlepas cakap juga di tempat aku biasa mancing ni. Apa yang berlaku adalah mata kail aku patah. Di sini aku amat kesal sebab aku tidak periksa ketahanan mata kail tersebut. Sebabnya kebiasaannya mata kail ini aku pakai biasanya tidak mengecewakan lah. Dan apa yang berlaku, kita dah hilangkan potensi ataupun kita dah hilangkan peluang utama untuk mendaratkan siakap tadi. Jadi salah sendirilah, sebab tak periksa kita punya equipment kita. Jadi antara sebab jadi aku dah cerita tadi, antara punca kita kumpau adalah daripada kesilapan kita sendiri. Jadi kita ingat, walaupun macam aku cakap tadi, rezeki adalah pertama sekali rezeki, tetapi daripada kegagalan kita ini tadi, kita dapat belajar supaya inilah usaha kita untuk kita perbaiki pada masa akan datang, supaya setiap kali kita turun casting, kita tak ulangi lagi kesilapan-kesilapan ini. Kerana momen untuk strike ikan itu boleh kata hanya dah datang sekali dalam sehari. Jadi bila momen tu kita dah lepaskan, peluang itu kita dah lepaskan, maka kumpaulah kita pada hari tersebut. Jadi korang, video ni just kata sharing. Aku percaya korang semua ada pengalaman-pengalaman tertentu, macam-macam jenis. Mungkin pergi tak bawa umpan dan sebagainya. Ini semua antara kata macam-macam faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan kita kumpau. Okay, tetapi ingat, jangan kita rasa down. Kita memang kecewa ikan terlepas, tapi kita jangan jadikan kekecewaan itu sebagai kata terbawa-bawa lah. Dah lepas. Okay. Satu lagi, jangan pula setiap kali ikan terlepas, oi ini besar kapal ni. Janganlah. Asal terlepas ikan mesti besar kan. Itu biasalah. Dan jadikanlah ia sebagai satu memori kita dalam perjalanan kita dalam kita punya arena ini. Kerana hanya kita saja yang faham memancing ini apa. Hanya kita saja yang faham bila mana kita casting, kita tak bawa balik ikan. Orang pun pelik, kau ni mancing 10 kali, sekali pun tak bawa balik ikan. Kita je yang faham. Hanya kita saja yang faham bagaimanakah kenikmatan kita berjaya memperdaya ikan dengan umpan tiruan. Dan hanya kita saja yang faham kalau mana kita naikkan ikan itu bukan saiz yang menjadi keutamaan, tetapi adalah yang penting ikan nak makan umpan kita. Okey, jadi kawan-kawan, aku percaya ramai di sini sekarang caster tumbuh bagai cendawan lepas hujan. Itu adalah satu petanda yang bagus. Teruskan casting, sebab bila kita memancing, bila kita ramai-ramai memancing, industri pemancingan kita akan tinggi. Dan yang paling penting, bila dah ramai pemancing, sama-sama kita jaga ekosistem kita. Jangan buang sampah rata-rata. Ikan yang tak nak jangan kita bawa balik. Ikan yang kita tak suka jangan kita pijak-pijak. Okay? Dan kalau boleh, ikan yang belum cukup saiz, kita kembali lepaskan ke air. Kita ambil saiz-saiz yang kata yang dah matang lah. Okay, kita agak-agak sajalah. Ini kecil lagi, kita lepas lah. Okay, jadi insyaAllah kita jumpa lagi ke video akan datang. Semoga korang terus support Arif Fishing. Mana yang baru pada channel ini, subscribe, like dan komen. Tinggalkan di ruang komen, tinggalkan idea jika korang ada apa-apa idea untuk aku buatkan video. Okay, dan jika apa-apa komen yang tak suka, bolehlah tegur aku dengan cara yang baik. Itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan casting, teruskan strike. Itu adalah jiwa kita. Ciao.